Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nusina nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa'a wal ifadata wa istifadata wa hasa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalal la ta'ala khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pengertian baru. Itu muka surat 23. Pengertian baru. Soal, apakah makna baru itu? Jawab, iaitu benda dahulunya tak ada, kemudian ada. Atau bendanya mari didok dahulu, kemudian baru sungguh jua. Bahagian baru. Soal, berapakah bahagian baru itu? Jawab, iaitu dua bahagi. Yang pertama baru hakiki, yang kedua baru majazi. Okey, baik. Ni pengertian baru. Mari mana pula tiba-tiba baru ni? Sebab apa pengarang kita awak mari tajuk baru ni? Macam hal lepas lah. Man arafa nafsahu. Bila sebut nafsahu ni, dia buat mari 10 tajuk. Dan dia punya hak berulang-ulang sama 2 sahaja. Iaitu arad dan jirim. Hak tu je berulang-ulang dan arad jirim. Arad jirim. Arad jirim. Cuma arad jirim ni kita kena faham. Dia pecahan daripada mana? Dia pecahan daripada makhluk. Klasifikasi daripada makhluk. Dia pecahan daripada makhluk. Baik. Jadi bila kata makhluk, daripada makhluk ni lah dia akan nak kata pecahan. Dia perkara-perkara yang seerti. Benda yang dia ada kaitan lah. Dia ada kaitan. Ataupun benda sama, cuma ditengok dari sudut yang lain. Okey, baik. Bila kata makhluk, dia ada benda yang sama macam dia, nama dia mungkin. Hak lepas kita baca dah. Dan ada benda yang sama dengan dia, hak malam baru ni kita baca, ialah alam. Jadi makhluk baca lagi? Makhluk baca dah kan? Kedok lagi makhluk? Ke tak ada pun makhluk? Ada deh. Tak ada sifat makhluk. Tak ada mana? Tapi tak cerita pula tentang makhluk. Ada pun dalam makhluk? Bukan suruh ada. Tak lagi lah. Tak baca lagi pengenalan alam. Tak baca dah. Jadi kita ada makhluk, kita ada mungkin, kita ada alam. Hak tu hak kita baca dah. Dan malam ni ialah yang keempat dan ialah perbahasan yang terakhir. Benda yang boleh dikatakan kita belaka. Kita boleh dipanggil makhluk. Kita boleh dipanggil mungkin. Kita boleh dipanggil alam. Kita boleh dipanggil baru ataupun baru ikut kita ni. Baik, mengapa kita dipanggil makhluk? Tu sekian. Mengapa kita dipanggil mungkin? Mengapa kita dipanggil alam? Mengapa kita dipanggil baru? Baru nak baca. Baik, sebab apa kita dipanggil makhluk? Nak jawab benda? Sebab apa kita dipanggil makhluk? Sebab kita benda yang kena jadi. Itulah. Nisbah tengok kita ni benda kena jadi, sebab tu kita dipanggil makhluk. Sebab apa kita dipanggil mungkin?
Nah, sebab kita boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab apa kita dipanggil alam? Kalau ikut kita ni. Dah. Sebab apa kita dipanggil alam? Pencipta. Tu lah. Jadi sebab apa kita dipanggil alam? Kita menjadi tanda adanya pencipta. Sebab apa kita dipanggil mungkin? Sebab kita boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab apa kita dipanggil makhluk? Sebab benda kita, benda yang kena jadi, ataupun benda yang selain daripada Allah. Kalau kita panggil makhluk, benda yang selain kita dipanggil makhluk, ataupun benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Dan pencipta tu dipanggil khalik. Nah, khalik, pencipta, makhluk, benda yang diciptakan. Okey, baik. Malam ni nak tahu benda apa pula? Baru pula. Jadi part tu nak berkisah part tu lah. Okey, baik. Mana tadi? Okey. Apakah makna baru itu? Jawab. Iaitu benda dahulunya. Nya benda. Nya benda tau. Nya benda ataupun nya tu kembali kepada baru tu boleh berlaku tau. Lepas tu hak nak kembali kepada mana? Hak gagah kembali kepada benda gagah sikit. Berapa kaedah malam ni tak ingat dah. Baik, iaitu benda dahulunya nya benda tak ada, kemudian ada. Maksud dia asal dia tak ada, lepas tu baru ada. Tu dipanggil baharu. Atau bendanya dah. Tadi benda dahulunya kembali kepada benda, ni bendanya pula. Dia kembali pada siapa pula dah sakit kepala pula Atau bendanya benda apa? Kalau benda dahulunya nya kembali kepada benda, ni nya tu duduk benda pula. Nak kembali kepada benda. Tak tahu lah. Atau bendanya mari duduk dahulu, mari didok. Cara baca dia. Mari didok dahulu, kemudian baru sungguh jua. Okey, baik. Okey, dalam mainan di sini, you fokus perkataan tak ada, kemudian ada. Kalau dok, kemudian dahulunya, kemudian baru. Okey, dalam ni kalau tak dok lawan dia benda ada. Kalau dok lawan dia benda dok. Sungguh. Oh, mainan pula situ tu. Nampak tak ada, ada tak ada lawan. Tak ada lawan dia ada, dok lawan dia sungguh. Dia tak gitu. Tak? Tadi mari ada pitih cecer tak? Tak ada. Betul salah tak? Tadi mari ada pitih cecer tak? Tak ada. Lalu ni ada kapal terbang tak? Tak ada. Ada pitih cecer ke tak? Betul salah tak? Ada pitih cecer ke tak? Jawapan dia? Tak? Tak ada. Ada bawa bini tak? Tak bawa. Kenapa perbezaan dia di situ? Mainan apakah di situ? Faham tak? Okey, ada benda yang kita jawab tak ada, ada benda yang kita jawab tak. Okey. Betul tak? Perasan tak? Dan apa yang membezakan dia? Kenapa yang kita jawab tak ada, kenapa yang kita jawab tak?
Oh ni okey baik, dia perbahasan tak dok ngedok ni dia berkait dengan tu wujudiyah amrul i'tibari tu. Okey baik, cuma sini kalau perhati molek gitu di khabar, iaitu benda yang dahulunya tak dok kemudian ada, atau bendanya mari didok dahulu kemudian baru sungguh. Nak khabar tak? Nak mari dua contoh sini. Contoh benda nak mari. Contoh kita asal tak ada, kemudian ada. Contoh yang kedua ialah hujang. Hujang. Turun rumah hujang tak? Dok hujang. Apa jawab dok hujang? Ke dia jawab tak dok hujang? Dok hujang. Kenapa yang membezakan dia? Okey. Okey, ni kesimpulan dia ialah pengertian baharu ni pengarang kitab dia mendatangkan dua definisi. Dua definisi lah. Satu definisi untuk benda yang ada sungguh, ada satu definisi untuk benda yang sungguh. Tu je. Kenapa benda yang ada sungguh? Macam kita lah. Kenapa untuk benda sungguh? Macam perbuatan, benda yang amrul i'tibari. Amrul i'tibari. Jadi sebab tu dia buat mari dua. Akhir nampak? Jadi tulis lah situ. Benda yang dahulunya tak ada kemudian ada. Ni untuk benda. Untuk benda yang ada sungguh. Kalau lah pengarang kitab berhenti sampai dekat tu saja, masuk tak bulat? Tak masuk lah. Sebab dia fokus benda yang ada sungguh saja. Jadi pengarang kitab pun dia buat mari dua-dua. Oh, di situ rupanya. Tidak kemudian sungguh. Tak ada pun dia dekat sungguh tu. Sebenarnya kalau dia tak nak cara pun nampak bertulis je. Tapi apa dia ayat sungguh Oh, rupanya dia nak memasukkan benda yang wujudiyah dengan amrul i'tibari. Kedua-duanya baharu. Ada permulaan. Okey. Betul. Seseorang baby beranak gemuk. Beranak, dia tubik tu gemuk, baby yang gemuk. Okey, baby tu baru tak dia? Baru lah. Sebab dia ada dia baru. Gemuk tu baru tak? Baru juga. Cuma baby tu dia wujudiyah. Ada. Kalau gemuk tu sungguh. Gitu lah. Dia nak ayam dia tu lah. Dia nak jaga buat masuk dulu. Okey, baik. Lepas faham tu bahagian baru. Soal, berapakah bahagian baru itu? Jawab, iaitu dua bahagi. Nombor satu baru hakiki dan baru majazi. Kenapa hakiki majazi biasa? Original lah. Original dengan ciplak ke mana? Majazi tu ciplak lah. Tak kata ciplak tu. Kalau ngaji nahwu apa? Muannas tau. Muannas majazi dengan muannas hakiki. Ma laisa lahu farjun dengan ma laha farjun dengan ma laisa laha farjun. Nah, okey, baik. Tu perkataan hakiki dengan majazi lah. Kalau kita biasa jumpa balik-balik uduh pun dalam nahwu kalau jumpa pun. Nah, okey, baik. Tengok baru hakiki dengan baru majazi. Benda yang ada permulaan yang hakiki, benda yang ada permulaan hanya majah sahaja. Ni majah ni dalam apa mubalarah pula, sekian hal pula. Okey, tak tahu lah tu. Tak ada baru hakiki. Soal, apakah tak ada baru hakiki itu? Jawab, iaitu maujudun ba'da adami. Sesuatu benda yang ada ataupun yang diadakan ba'dal adami, selepas tak ada. Okey, baik. Maujudun sini benda apa? Benda ada sungguh lah. Benda yang ada sungguh.
Jenis yang masuk di dalam baru hakiki. Okey, faham takrif baru hakiki tu? Dia nak fokus tentang baru hakiki ni ialah untuk benda yang ada sungguh sahaja. Kenapa awak masuk ada sungguh ni? Kita ada sungguh. Kita dipanggil baru hakiki. Warna putih, baru benda. Warna putih. Warna putih tahu dengan benda. Penglihatan. Bila penglihatan, dia wujudiyah ke amrul itibari? Wujudiyah. Kalau gitu dia baru hakiki ke baru majazi? Hakiki masing. Baru hakiki. Panjang. Baru majazi. Bulat. Majazi. Jauh. Majazi. Benda tu lah. Benda kita koyak dalam fikiran kita. Hakiki ya. Atau depan tu kena tengok kita depan awak ngaji depan dia ada koyak dah. Okey, baik. Jadi kena tulis kat situ. Awak secara mudah-mudah lah. Takrif hakiki ni ialah untuk benda yang wujudiyah ataupun istilah dia ada sungguh. Baik, jenis yang masuk di dalam baru hakiki. Berapa jeniskah masuk dalam baru hakiki? Jawab, iaitu 2 jenis. Nombor 1 arad, nombor 2 jirim. Berapa arad? Arad ni setiap sifat yang boleh kita dapat detect dengan salah satu panca indera yang 5. Satu, dia ada segi. Kenapa segi, Farah? Arad. Benda yang kita boleh terbayang dalam fikiran kita. Hak tu dipanggil arad juga. Selain daripada tu, tak dipanggil arad. Ayat mudah ialah setiap sifat yang wujudiyah semuanya arad. Setiap sifat yang amrul itibari, hal, makdum, bukan arad. Lain sudut istilah yang betul. Cuma ada riwayat boleh saja kita guna arad dari sudut umum, iaitu benda yang wujudiyah pun masuk, benda yang amrul itibari pun masuk. Okey, baik. Ini kena jaga molek. Dekat nombor 1 arad dikatakan baru hakiki ni, kita kena faham sini. Nanti sekejap ya. Tu. Muka surat 18. Tak ada sifat segala makhluk yang dikatakan arad. Muka surat 18. Okey. Dia muka surat 18 ni, makhluk yang dikatakan arad ni, dia berlanggar dengan, bukan berlanggar. Boleh kata berlanggar lah. Berlanggar dengan takrif asal arad tu. Muka surat sebelah. Kaitan ni. Hak ni kalau dah faham sini, memang asal dia kalau gaji sifat 20. Kalau bila gaji sifat ma'ani, dia akan ayat wujudiyah dan dia akan bahas berkaitan dengan arad. Yang mana arad ni kita jumpa bila? Dekat sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Situ. Jadi kita akan faham sekejap arad ni sifat makhluk umum, ada ke tak ada ke boleh berlaku. Tapi kalau kita detailkan tau, arad ni untuk sifat makhluk yang wujudiyah sahaja. Gitu. Okey, baik. Cuma tu muka surat sebelah. Arad hanya sifat wujudiyah sahaja. Cuma muka surat 18 dia khabar apakah tak ada sifat makhluk hak nama arad itu, iaitu mutahayyizah biwari, iaitu bertempat atas jalan menumpang jiri, maka masuk segala arad yang didapat dengan panca indera atau tidak didapat dengan panca indera. Yang wujudiyah ke, yang amrul itibari ke, yang tidak panca indera tu amrul itibari tu. Jadi dia berlanggar dengan definisi asal tu. Dia berlanggar. Jadi lepas tu hak nombor 3 ni,
Baharu hakiki ni hak arok hak mana ni? Hak tahu nak kena faham. Nak hak arok muka surat sebelah ke nak arok muka surat 18? Hak tu hak nak tanya lah ni. Arok faham? Nyambung tak nyambung? Okey, lah ni soalan dia khabar arok termasuk benda yang baru hakiki. Betul tak betul? Betul. Okey, baik. Learning dalam muka surat sebelah dia khabar arok ni benda yang boleh detect dengan salah satu panca indera yang 5. Jadi benda tak boleh detect tidak dipanggil arok. Dalam muka surat 18 arok dari sudut takrif dia ialah benda yang boleh detect ataupun tidak boleh detect. So di sini kita nak pilih hak mana? Hak muka surat sebelah ke muka surat 18? Faham soalan tak? Faham soalan. Jadi sini dia nak hak asal tu, hak muka surat sebelah. Kalau kita guna arok hak muka surat 18, dia masuk belaka lah, baru hakiki dengan baru majazi. Apa? Nyambung? Kalau gitu tanda lah. Sebab apa Ustaz jaga? Ustaz biasa penindah kan oning dah. Kita belajar kata arok ni sifat manusia, sifat makhluk. Pegang tu. Bulat orang hijau merah kelabu masing-masing pun arok ia belaka lah. Apa tu bi? Pak mari definisi arok benda yang wujudiah saja bahasa Arab. Pening pula kita situ. Dah kita apa? Pening mana? Dah kita belajar makhluk ada dua. Arok dengan jirim. Kalau jirim jelas tubuh. Kalau arok benda yang wujudiah. Dah kalau benda tak wujudiah tu, kenapa istilah dia? Jadi kita pening di situ lah. Cari. Orang kita ni disusun. Kemah lah. Dari sudut istilah dengan hak asal. Okey, baik. Jadi hak arok di sini hak nak muka surat sebelah tu lah. Hak asal. Baik, habis. Jadi hak masuk baru hakiki ni, hak benda ada permulaan yang hakiki, arok hak sungguh tu lah, hak muka surat sebelah tu. Ataupun dipanggil sifat makhluk yang wujudiah. Hak tu hak mudah detect lagi. Atau jirim. Lepas tu dia pecah lagi. Jenis arok itu dua. Arok yang tetap, hak tak berpindah. Putih pada baju tak pindah dah. Tak putih ada kertas tak pindah dah. Dengan arok yang jerakit merah pada bicu. Duduk dah bicu, lepas tu pergi pindah bibir. Merah pada oring pindah. Dia boleh berpindah tu dipanggil jerakit. Itu semua baru yang hakiki. Baik. Jelas tak? Okey. Seterusnya jenis jirim itu 4. Tu hak nombor 2 tu dia nak pecah pula. Jadi arok ada 2, jirim ada 4. Nama bendanya satu je. Koma tu rasa macam salah letak. Tu ke mana? Jenis jirim itu 4 nama, bendanya satu jua. Ke mana? Kena baca ke mana? Jenis jirim itu 4. Nama bendanya satu jua aja boleh belaka. Baca kat mana? Jenis jirim itu 4. Nama bendanya satu jua. Ke nak baca jenis jirim itu 4 nama, bendanya satu jua. Nak orang mana sih? Ke nak baca jenis jirim itu 4, nama bendanya satu jua. Nak baca mana? Nama bendanya jirim tak? Nama bendanya satu jua ada jirim tak? Nama benda jirim.
Jenis jirim itu 4 nama. Bendanya satu jua. Sama ke lain makna dia? Lebih kurang jawab. Tapi kalau Ustaz sedap baca gitu lah. Jenis jirim itu 4 nama. Bendanya satu jua. Kalau ikut secara cakap gitu lah. Nama bagi kita, istilah untuk makhluk ada 4 nama. Boleh? Makhluk mungkin baru dengan alam. Kita ni jenis jirim itu 4 nama. Kita ni ada 4 nama. Bukan. Kita ni ada 4 istilah. Bendanya satu jua. Tak boleh kau? Kau anda. Okey, tengok Nombor 1 jirim jisim. Nombor 2 jauhar jisim. Nombor 3 jirim ordon. Jauhar firid. Jauhar firid. Nombor jirim firid. Nombor 4 jauhar firid. Tak silap Ustaz lah. Istilah jirim dengan jauhar ni berbeza istilah dari sudut ahli falsafah dengan mutakallimin je. Tak silap lah. Istilah benda tulis je. Cuma jirim dari sudut mutakallimin, jauhar dari sudut makulak ni. Benda apa? Ahli falsafah ni. Waktu perbezaan. Rasanya benda tulis sahaja nama itu. Baik. Jadi budak-budak kata. Okey, kalau kita guna koma selepas apa jenis jirim itu 4. Nama bendanya satu jua. Sekarang ada berapa nama? 2 nama. 2 ke 4 nama tau? 4 nama. Lepas ni dia kamu nama ada berapa? 1. Dah kena ke tak kena? Dah kena. Okey, kalau kita tukar, jenis jirim itu 4 nama. Bendanya satu jua. Gitu? Kenapa bang? Bendanya terkendi kepada benda? Gini lah. Okey. Peng. Jenis jirim iaitu peng itu 4 nama je. 4 nama. Bendanya satu jua. Peng. Peng tu bendanya satu peng tu. Cuma boleh kita panggil jirim jisim, boleh kita panggil jauhar jisim. Tak benda juga. Tak boleh dia pecah 2 ke? Okey kalau peng jirim jisim boleh, jauhar jisim boleh. Jirim firik tak boleh. Jauhar firik tak boleh. Kalau partikel atom jirim jisim tak boleh, jauhar jisim tak boleh. Jirim boleh, jauhar firik pun boleh. Jadi jenis jirim itu 4. Nama bendanya satu jua. Dia takkan satu, paling minim pun 2 lah. Atom dengan peng. Okey, abaikan. Kita tengok bawah tu lagi. Maka 2 jenis Arab jirim itu masuk pada kata makhluk Allah Ta'ala belaka. Okey, dah. Perbahasan biar. Baik, kita cerita dulu. Kenapa jirim? Kita nak 1, 2, 3, 4 nak suruh faham. Kenapa jirim? Tak, definisi dia. Ngaji belaka dah depan tu. Kenapa jirim? Tiap benda-benda tempat. Berarti yang pasti tu cukup dah. Okey. Maqama binafsihi. Kenapa jisim? Jirim atau jalan. Setiap benda yang boleh gerak, belah atau bahagi. Salah satu daripada 3. Baik. Nombor 1 ni jirim, setiap benda bertempat. Jisim, benda yang boleh terima belah dan bahagi. Jadi setiap jisim
pasti jirim. Tapi tidak semestinya jirim itu jisim. Setuju tak setuju? Setuju lah. Maksud dia jirim bertempat, jisim bertempat dan dia ekstra sikit, boleh kerak, belah dan bahagi. Jadi jirim ni dia lebih umum daripada jisim. Betul? Okey, baik, habis cerita. Jauhar sama, setiap benda yang bertempat. Jisim setiap benda yang boleh kerak, belah atau bahagi. Hak ni nombor 1, nombor 2 benda yang sama sahaja. Untuk benda yang boleh kerak, belah dan bahagi. Contoh dia benda pen kita. Jadi nombor 1, nombor 2 tu tulis contoh dia. Pen ke kita tulis? Pen. Baik. Tengok nombor 3 pula. Jirim. Jauh jirim. Jirim fard. Jirim fardun ni ialah jirim apa jirim? Benda yang bertempat. Fardun lawan bagi jisim. Kalau jisim boleh kerak belah bagi, fardun tak boleh kerak belah. Partikel paling kecil sekali. Jauhar setiap benda bertempat. Fardun benda yang tak boleh kerak belah dan bahagi. Ini contoh dia benda. Atom. Kenapa lawan bagi M? Kenapa Tak. Mari saya tengok. Profesor tu sembang. Atom ni untuk hasilkan tenaga, buat pecah atom tu. Buat pecah atom, jadi atom ni boleh dipecahkan lagi ya. Jadi atom ni bukan contoh Jauhar Firik lah. Kalau korek lagi lah. Kalau zaman dulu partikel paling kecil sekali lah atom. Contoh masyhur dia gitu. Tapi learning science dia buat bom, buat benda, dia memecahkan atom tu lah, jadi neuron, jadi proton. Jadi benda tu lah contoh-contoh benda yang paling kecil sekali. Okey, baik. Jadi tulis itu nombor 3, nombor 4 tu atom lah, benda yang bertempat yang tak boleh kerak, belah, bahagi. Kalau ada istilah lain lah ya. Pen benda yang bertempat tapi boleh kerak, belah dan bahagi. Okey, baik. Ini nak guna mana Ini nak guna sifat wahdah. Kalau cerita benda-benda gitu dah lagi adik. Kalau sebelum-sebelum ni kegunaan orang ni nak faham sifat mana, guna ni faham sifat mana. Yang dia tujuan dia cerita ni nak faham sifat 20 akan datang ya. Ada tak sifat 20 kan ni? Dia nak faham sifat 20 ya. Bila kita faham benda ni, dia akan kita faham. Okey, belanggar sini, belanggar sini, belanggar sini, belanggar sini. Sebab tu dia cerita tentang makhluk dulu. Okey, baik. Habis. Maka dua jenis Arab Kenapa? Maka dua jenis iaitu Arab jirim itulah. Maka dua jenis, bukan dua jenis Arab yang tetap dengan Arab yang jerakit itu, bukan. Maka dua jenis mana Arab dengan jirim itulah masuk pada kata makhluk Allah Ta'ala belaka yang bertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Masuk bertakluk kudrat iradat ialah segala mungkin lah. Kesemuanya masuk dalam kaedah ulama wa ammal qudratu wa iradatu muta'alliqani bi jami'il mumkinati. Okey, baik. Ni benda apa ni? Mata Mubarahim tak ada dah ni. Mata Mubarahim artinya dan ada pun kudrat dan iradat Allah yang bertakluk keduanya dengan sekalian perkara mungkin. Kenapa perkara mungkin? Yakni perkara yang boleh ada atau yang boleh tak ada pada pandangan akal kita.
Ya tasawwaru fi'al tu definisi dia. Itu definisi hukum akad. Baik. Jadi pengarang kita selepas dia bahas penutup dengan baharu ni, dia buat kesimpulan ni, maka dua jenis arak jirim ni ialah arak jirim pecahan daripada mana? Pecahan daripada makhluk. Benda apa yang seerti dengan makhluk? Mungkin, alam, baharu. Alam mungkin, alam baharu. Baik, maka dua jenis mana arak dengan jisim itu masuk pada kata makhluk Allah Ta'ala. Jadi macam ayat tadi lah, makhluk terbagi kepada dua, arak dengan jirim. Jadi kedua-dua ni lah makhluk tu Tuhan. Yang mana makhluk ni juga kita boleh panggil mungkin. Jadi yang bertakluk dengan kudrat dan iradat. Kenapa makna bertakluk? Nah, kenapa faham bertakluk? Ngaji sifat 20. Berpegang. Berkait. Bergantung. Siapa? Berkait. Okey, kita masuk hutang. Bawa golok. Awak boleh? Nak memotong ni. Okey, baik. Golok memotong tu dipanggil benda. Kaitan ke benda? Kegunaan tak? Fungsi. Jadi tepatnya ialah fungsi. Hiji. Takluk ialah hiji. Bawa hutang, masuk hutang, bawa tali buat ni. Ngikat tu dipanggil takluk. Bawa pergi masuk hutang, bawa colok. Boleh tu buat ni. Maka dah tu takluk. Kaitan pun boleh lah kaitan. Tapi fungsi lah lebih mudah ni. Jadi kudrat apa fungsi dia? Mengadakan atau mentiadakan. Iradat apa fungsi dia? Sudah. Iradat apa fungsi dia? Iradat ialah menentukan. Taksis. Taksis dengan taksir. Ya ke tak? Okey, baik. Jadi dikhabar. Mana tadi? Maka jenis arak jirim itu masuk pada kata makhluk Allah Ta'ala belaka yang bertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Nak bahas panjang ke nak bahas pendek? Kalau nak bahas panjang, kita baca habis sekejap. Kita baca habis dah. Kudrat iradat Allah Ta'ala. Kesemuanya masuk dalam kaedah ulama'. Kaedah ulama' ni tulis apa? Rasul Mubarahim dah ni. Tapi apa Mubarahim? Daya dah kau. Saya tengok Wa amma qudratu wa iradatu muta'alliqani bi jami'il mumkinati. Artinya dan ada pun kudrat dan iradat Allah yang bertakluk keduanya, yang kenapa nak simak dia? Yang berfungsi, yang kerja keduanya dengan yang berkait keduanya. Boleh kot sebenarnya. Yang berkait keduanya. Tapi kalau guna golok tadi boleh guna berkait. Berkait untuk memotong. Boleh juga tapi jauh-jauh sangat. Jauh. Yang bertakluk, yang kerja keduanya dengan sekalian perkara mungkin. Kenapa mungkin? Yakni perkara yang boleh ada atau yang boleh tak ada pada pandangan akal kita. Baik. Kita buat pacak, kita cerita tentang Mubarahim tu dah. Wa amma qudratu wa iradatu muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Baik. Learning awal-awal kita dia cerita dah tentang cerita Mubarahim ni lah. Tahu? Dia cerita tentang sifat wajib bagi Allah Ta'ala, nafsiyah, salbiyah dengan ma'ani. Jadi hak ma'ani ni pun ayat cerita tentang kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Dia cerita dah saya. Dia cerita tentang kudrat, iradat,
lepas tu dia cerita tentang takluk dia lalu. Okey, baik. Learning selepas dia cerita tentang kudrat iradah, dia cerita tentang takluk. Baik. Takluk ni kalau perasan, mesti dengar tak suluhi qadim tanjizi hadis tu nama dia benda? Takluk kok nama dia. Betul tak? Takluk lah. Takluk qubdah, takluk tanjizi hadis, takluk tanjizi qadim. Betul tak? Mesti dengar tak? Taksir, taksis, inkisyaf, dilalah. Kenapa nama dia? Biasa dengar. Tahu nama dia kenapa? Takluk kok. Ha? Takluk. Baik. Okey, ni untuk ngaji sifat ma'ani ni, dia punya core dia ialah peribahasa takluk. Jadi takluk ni dia ditengok dari beberapa sudut. Ada tempat takluk nama dia muta'allaq. Ada kalau kita risalah tauhid bahagian takluk. Bahagian takluk ni ialah tanjizi qadim tanjizi hadis. Kalau ustaz menamakan dia waktu takluk, kurang sesuai, tapi untuk mudah faham kita menamakan dia waktu takluk. Dalam kitab risalah tauhid dia panggil bahagian takluk. Ada segi jenis takluk. Ini risalah tauhid dia panggil jenis takluk. Jenis takluk tu ialah taksir apa? Taksir, taksis. Berapa dah? 3 dah. Lepas tu berapa tadi? Tak ingat dah Tuli qadim, lepas tu bahagian. Lepas tu taksir, tu je jenis. Lepas tu kenapa ni? Dah. Waktu tepat takluk, muta'allaq nama dia. Muta'allaq 3 dah. Dia ada 5 semuanya. Lepas tu takluk tu sendiri kenapa? Takluk tu sendiri ialah takluk ialah tempat ia berfungsi. Kalau orang tanya, apakah takluk sifat kudrat? Nak jawab ni. Kali ibadat kita tu, kenapa takluk sifat kudrat? Cuba baca bahasa Melayu dia. Dan ada pun kudrat dan iradat dengan skala mungkin. Baik, soalan dia ialah, apakah takluk sifat kudrat dan iradat? Mungkin. Segala mungkin. Betul ke takluk sifat kudrat tu segala mungkin? Okey, baik. Okey, abaikan benda tu. Ni tulis template ni. Tulis template mana? Bagaimana? Okey, tulis. Panjang sikit Tulis. Okey. Allah ada sifat kudrat. Allah ada sifat kudrat. Dengan sifat berkuasa ia menguasai akan segala mungkin sejak suluhi qadim tanjizi hadis. Sebagai takluk taksir. Sebagai takluk hamzah taksir, memberi bekas. Taksir. Okey, ya. Okey, garis perkataan kudrat. Tulis nombor 1.
Lepas tu tulis nombor 1 bawah. Dia ada 7 benda ya. 7 benda, 7 nombor nak tulis. Nombor 1 garis dekat mana ni? Kudrat. Okey, tulis sifat nombor 7. Lepas tu garis dekat perkuasa. Dia panggil benda tau. Terjemahannya. Ataupun terjemahan sifat kudrat lah. Terjemahan sifat kudrat tu. 2. Dengan sifat Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Dengan sifat kudrat, ia. Lepas tu, dengan sifat perkuasa, ia menguasai. Garis perkataan menguasai. Nombor 3. Menguasai tu dia panggil samaratus sifat. Samaratus sifat. Buah. Samarah. Samaratus sifat. Oh, dah ada ujang dah. Nombor berapa pula? Dengan sifat perkuasa ia menguasai akan segala mungkin. Garis segala mungkin. Segala mungkin. Nama dia kenapa tadi? Muta'allaq. Muta'allaq ni tempat takluk. Tempat takluk. Segala mungkin. Lagi sejak. Sejak garis suluhi qadim tanjizi hadis. Jadi kubdah segi sepatutnya. Kawan dah nak tulis sama tulis sudah. Kubdah tu tambah ekstra lah. Baik, suluhi qadim tanjizi hadis. Ni dia panggil waktu atau bahagian takluk. Okey. Biarlah sebagai takluk taksir. Taksir tu jenis takluk. Dah takluknya mana? Kalau orang tanya mana takluk sifat kudrat nak jawab ni. Okey. Menguasai akan segala mungkin. Nombor berapa terlibat? Menguasai akan segala mungkin. Menguasai nombor berapa? Okey. Nombor seterusnya. Nombor 3 capur nombor 4 tu dipanggil takluk sifat kudrat. Betul. Sama ada sifat capur dengan muta'allaq. Itulah dipanggil takluk sifat kudrat. Jadi buat aslinya. Tulis. Kan tu 1, 2, 3, 4, 5. Sampai nombor apa ni? Nombor 7. Buat nombor 8. Nombor 8. Nombor 8 tu mana? Nombor 4 capur nombor 3 capur 4. Hak tu dia panggil benda. Hak tu takluk sifat kudrat. Tak ada dah. Kudrat saja. Kalau ikut template ni kudrat saja lah. Okey, template ni dia faham template tak? Acuan ni kita boleh pakai belaka semua sifat ma'ani. Faham tak? Cuba guna sifat iradah. Tapi kena ingat dia punya takluk-takluk dia tu. Kalau tak ingat nak buat ke mana. Okey, siap. Faham tak? Kalau faham nak test sifat nombor 8 pula Okey, cuba sifat nombor 8. Allah Ta'ala ada sifat nombor 8.
Nombor 8 sifat benda. Iradat nombor 7. Iradat nombor 7. Kudrat nombor 7. Iradat nombor 8. Okey, nak cerita tentang sifat iradat pula. Allah Ta'ala ada sifat iradat. Dengan sifat Allah Ta'ala ada sifat iradat. Lepas tu ayat Ustaz kenapa deh? Dengan sifat tukar lah. Allah Ta'ala ada sifat iradat. Dengan sifat berkehendak. Ia berkehendak. menghendaki akan segala mungkin sejak ni dah. Ni tukar. Ni tengok Amu Barahim mengapa kalau ada lah. Ada rasa dalam Amu Barahim. Ada tak? Dia tanjizi qadim tak? Tak ada suluhi. Okey, tu kena tukar tu kekuatan hak tu lah. Kena tukar tu. Berapa? Tanjizi qadim lagi. Tanjizi qadim dengan tanjizi hadis. Ada dua. Tanjizi qadim dengan tanjizi hadis. Lepas tu sebagai ta'alluq taksir. Kenapa? Taksir kudrat. Iradat bukan taksir. Taksis menentukan. Iradat menentukan. Yang bagi jadi tu kudrat. Macam kita gerak kayu, nak gerak tu tanda tu panggil iradat. Mari gerak tu kudrat. Jadi jenis takluk iradat ialah taksis, menentu. Pandai guna tablet tu. Dah nak test lagi. Kata sebenarnya kena banyaklah maklumat dia, maklumat tergabung. Tak rangkumkan buat jadi pack gitu. Mapau tu selesai masalah. Jadi boleh jawab on the spot nak cerita tentang takluk. Jangan kena faham lah. Okey, baik. Dia sebenarnya benda Ustaz nak menamakan di tablet ni, dia macam kita baca bahasa Melayu lah. Ali makan nasi di tepi sungai pada waktu subuh. Ayat kita nampak ayat tu lah. Ali makan nasi di tepi sungai pada waktu subuh. Siapa makan nasi? Ali. Kenapa kena makan nasi? Bila dia makan? Mana dia makan? Gitu kok dengan template tu. Bila baca kitab tauhid, bahas ni sifat ma'ani saja tu kena detect. Mana muta'allaq dia? Mana waktu ta'alluq dia? Mana jenis ta'alluq dia? Mana bahagian ta'alluq dia? Faham tak? Jadi bila baca ni wa amma qudratu wa iradatu muta'alliqani bi jam'il mumkinati, mana dia punya muta'allaq dia? Mana dia punya ta'alluq dia? Mana dia punya sama ada sifat dia? Mana dia punya ni? Kena pecah. Buat pecah selesa lah. Gitu. Kalau dengan jenis sifat ma'ani lah. Okey, baik. Jadi kalau lah kita tengok kat terjemahan sekali lagi artinya dan ada pun kudrat dan iradat sifat nombor berapa tau? 7 dengarlah 8. Kalau terjemahan dia benda ada pun sifat berkuasa. Okey, kau adalah berkuasa ke berkuasa dan iradat berkehendak. Jadi dengan sifat berkuasa Allah Ta'ala menguasai. Dengan sifat berkehendak Allah Ta'ala menghendaki. Baik, Allah yang bertakluk keduanya, yang khija keduanya. Maksud khija ni apa? Menguasai atau menentukan keduanya dengan sekalian perkara. Sekalian perkara mungkin dipanggil mana? Muta'allaq. Tepat tak? Tepat tak? Okey. Yang ni tu dihuraian lah. Mungkin sebenarnya dalam ibarat ni dia nak suruh kita faham bahawasanya benda yang Allah Ta'ala buat kudrat dengan iradat nama dia mungkin. Yang masuk bawah dia ialah jirim dengan tu je poin asal kitab benda tu jelah. Tapi tak tahu tak apa cerita tu. Baik, tarikh baru majazi. Wallahu a'lam. Kena lagi? Ada harap. Wallahu a'lam. Letih lah buat 7 template tu. Well,
Tempat kosong tu awak garis tu buang dia ganti. Untuk sebab mani je. Ada semua sifat mani je. Itu saja senang je. Diuji 100 orang dah. Faham ke? Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Amin ya rabbal alamin.